Dalam perjalanan tersebut, lebih 2.434 orang telah maut akibat keletihan, kebuluran dan penyakit. Tahanan Australia dan British ini telah dikera oleh tentera Jepun untuk berjalan dari Sandakan ke Kota Kinabalu. Kawat maut Sandakan adalah kejadian paling buruk diketahui dalam siri kejadian yang mengakibatkan kematian sehingga 2.434 tahanan perang pihak berikat yang ditawan oleh Empayar Jepun semasa Perang Dunia Kedua di kem penjara di Borneo Utara. Dari keseluruhan tahanan yang ditawan di kem tersebut semasa perbarisan, hanya 6 yang diketahui selamat selepas peperangan. Pada tahun 1942, tentera Australia dan British telah ditawan semasa kejatuhan Singapura, dihantar melalui kapal laut ke Borneo Utara untuk membina lapangan terbang di Sandakan. Tahanan dipaksa bekerja keras dengan diacukan senapang kepada mereka, sering dipukul dan tidak menerima makanan serta ubatan yang cukup. Mereka terus ditawan walaupun kerja pembinaan telah siap. Pada awal 1945, apabila pihak berikat makin hampir, Komandan Kem Kapten Suzumi Hoshijima memutuskan untuk memindahkan baki tahanan ke pedalaman di Ranau, kira-kira 250 km. Tahanan Australia dan British ini telah dikera oleh tentera Jepun untuk berjalan dari Sandakan di pantai timur ke Kota Kinabalu di pantai barat. Dalam perjalanan tersebut, lebih 2.434 orang telah maut akibat keletihan, kebuluran dan penyakit. Untuk kawat yang pertama, perjalanan sejauh 192 km dengan melalui rintangan meredah sungai, melalui hutan tebal, curam yang berlumpur dan gaung yang dalam. Sepanjang perjalanan itu, mana-mana tahanan yang terlalu lemah untuk berjalan atau cuba untuk melarikan diri akan dibunuh oleh tentera Jepun dan mayatnya akan dibuang begitu saja di dalam hutan. Tetapi, kebanyakan tahanan mati sebab kepenatan. Bukan saja perjalanan yang mencabar, tetapi mereka juga dipaksa untuk membawa bebanan yang berat. Apabila tentera Jepun dan juga tahanan sampai ke Kota Kinabalu, akhirnya mereka semua berhenti di Ranau untuk membina kem di tempat tersebut. Namun, yang berjaya melepasi kawat maut pertama ini hanya seramai 190 orang daripada 455 orang tahanan. Beberapa bulan selepas itu, tentera Jepun bercadang untuk memindahkan saki-baki tahanan seramai 536 orang yang ada di Sandakan ke Ranau. Namun, kawat maut kedua berlaku dan ianya lebih teruk berbanding yang pertama kerana tentera Jepun sengaja menyekat semua makanan dan ubat-ubatan hanya untuk melemahkan mereka. Disebabkan ramai yang cuba melarikan diri semasa kawat maut pertama, pada kawat maut kedua ini tahanan perang diarahkan untuk berjalan dalam satu kumpulan yang seramai 50 orang tahanan. Dan setiap kumpulan itu terdapat tentera Jepun yang menjadi pengawal di depan, kiri, kanan dan belakang kumpulan tersebut. Mana-mana tahanan yang jatuh atau terlalu lemah ataupun cuba untuk melarikan diri akan ditembak atau dipukul sehingga mati dengan hulu senapang. Seramai 536 tahanan kawat maut kedua, cuma 183 orang tahanan yang sampai ke Ranau. Akhirnya, tentera Jepun memilih 75 orang yang masih bertenaga untuk berjalan ke kawat maut terakhir. Namun, tahanan perang yang terakhir ini terlalu lemah dan mereka boleh berjalan sehingga 30 km sahaja. Akhirnya, mereka semua pun dibunuh dan ditinggalkan di dalam hutan. Kawat maut itu merupakan penderaan buat mereka semua, di mana mereka cuma memakai selai kain, membawa bebanan yang berat tanpa kasut di kawasan berbatu yang kasar dan juga dibiarkan kelaparan. Kempitai dan Basha sangat ditakuti oleh tahanan perang, di mana mereka merupakan polis rahsia untuk Jepun dan mereka memang popular dengan cara seksaan yang teruk. Berdasarkan pendapat beberapa laman web yang menceritakan hal ini, kawat maut Sandakan adalah kekejaman terbesar yang pernah berlaku kepada tentera Australia. Penderitaan mereka tidak boleh digambarkan dengan kata-kata. Walaupun Jepun sudah menandatangani Konvensyen Geneva 1929 yang mencadangkan adanya peri kemanusiaan untuk tahanan perang, namun mereka tidak mengesahkan perkara tersebut.
Jenayah perang yang dilakukan Jepun semasa Perang Dunia Kedua bukan saja kepada tentera Australia, malah kepada penduduk Sabah. Dianggarkan seramai 16% populasi di Sabah dibunuh semasa pemerintahan Jepun, tidak termasuk negeri-negeri lain. Demi mengenang peristiwa tersebut, sebuah tugu dibina bagi memperingati tentera British dan juga tentera Australia yang telah terkorban sekitar bulan Januari hingga Ogos 1945 akibat daripada peristiwa kawat maut dan juga kekejaman tentera Jepun di kem Sendakan. Pengajaran yang diperoleh daripada peperangan dan juga kawat maut Sendakan perlu diperturunkan kepada generasi akan datang sebagai peringatan bahawa tiada siapapun yang meraih manfaat daripada tindakan berperang. Sekian, salam hormat.